Alah dah tadi tak ada masuk. Ya, ya. Coba. Pada petang ini kita akan Haf ni awal ni, orang yang pertama. Petang ni kita akan membicarakan tajuk nikah via video call. Kerja ni orang yang patut ambil tahu tajuk petang ni adalah barisan hadapan ni, iaitu pegawai-pegawai yang bekerja di Jabatan Agama. Demikian juga imam-imam yang bertindak sebagai penolong pendaftar nikah. Orang-orang yang macam ni patut ambil tahu tajuk yang kita bicarakan pada petang ini. Juga patut ambil tahu orang-orang yang ingin melangsungkan perkahwinan, pengajian spare, simpanan. Kukut satu hari barangkali tidak dapat hadir dalam majlis akad nikah kerana aral yang melintang. Sebab-sebab yang menghalang, contoh nak balik tiket kapal terbang tak ada, penuh. Tarikh akad nikah telah ditetapkan, tak mau bagi rosak majlis, maka nikah online ni sebagai jalan penyelamat. Sebab tu dalam konteks fix semasa ni kita patut belajar bagi mendalam. Belajar tajuk ni bukan mesti kita nak nikah sekali lagi tak. Ada setengah orang tu sehari dua ni masuk dalam WhatsApp, hati-hati nikah online, suami tengok laptop, isteri banyak. Bukan tu, tidak semudah seperti yang disangkakan. Dia ada syarat-syarat yang ketat untuk nikah online ni. Jadi pada rakan-rakan Facebook yang baru masuk, sila share sebanyak-banyaknya kelas pengajian kita pada petang ini. Kerana ilmu ni nak kata baru, taklah baru sangat, tapi nisbah di Malaysia ni pada orang awam memang terlalu barulah bagi mereka. Lebih-lebih lagi pada hari semalam kita lihat ada pasangan yang pertama dinikahkan dengan cara online. Habis pekat gabra, gelabah dan seumpamanya. Kemarin saya ada menghantar satu video klip ringkas menceritakan tentang nikah online ni secara ringkas. Cuma pada petang ni saya akan cerita secara detail semampu mungkin. Sekarang kita mulakan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penonton-penonton FB, peminat-peminat ilmu, pencinta-pencinta ilmu, semoga semuanya dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanfaatkan waktu petang kita ini selepas kita solat Zuhur, makan nasi pun sudah. Sementara menanti masuknya waktu asar, kita memanfaatkan dengan pengajian ilmu sempena kita dalam tempoh PKP ini. Daripada duduk saja, baik kita mengaji. Jadi pada petang ini saya akan berkongsi ilmu bersama-sama dengan penonton-penonton FB sekalian. Tajuk sebagaimana yang kita telah war-warkan kemarin dalam FB saya dan juga melalui WhatsApp, iaitu tajuknya ialah akad nikah via video call. Via tu makna melalui. Akad nikah melalui video call, ataupun dalam bahasa yang mudah orang panggil akad nikah online ataupun akad nikah atas talian. Ini tajuk yang akan kita bincangkan pada petang ini. Muslimin muslimat, musyahidin wal musyahidat, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama kita lihat kepada maksud tajuk. Apakah yang dimaksudkan dengan akad nikah via video call ataupun nikah online ini? Maksud tajuk ni ialah
menggunakan alat perhubungan moden. Menggunakan alat perhubungan moden, iaitu yang terkini, untuk melangsungkan upacara akad nikah. Akad nikah tu dengan menggunakan alat, tidak sebagaimana yang biasa. Alat-alat perhubungan moden yang dimaksudkan seperti yang pertama, telefon. Sama ada telefon biasa ataupun telefon bimbit, iPhone dan seumpamanya. Menggunakan skrin TV, juga sebahagiannya menggunakan laptop dan komputer. Alat-alat ni sebagai peralatan untuk memastikan akad nikah secara video call ini. Melalui alat-alat tersebut yang saya nyatakan tadi, bolehlah dihantar mesej secara jelas kepada pihak-pihak. Pihak-pihak dalam akad nikah ni, di dalam bahasa Arab dia panggil tarafal aqdi. Dua pihak yang berangkat. Dua pihak yang berangkat iaitu yang pertamanya wali atau wakilnya, dan yang kedua suami ataupun wakilnya. Ini dia panggil tarafal aqdi, iaitu dua pihak yang berangkat. Maka penggunaan alat-alat moden ini digunakan untuk menghantar mesej kepada pihak-pihak yang berdua ni. Pihak pertama hantar kepada yang kedua, pihak yang kedua menghantar kepada pihak yang pertama. Tarafal aqdi ini, apa mesej dihantar? Digunakan mesej yang dihantar itu secara bertulis. Secara bertulis. Macam mana cara nak gunakan alat ni untuk hantar mesej secara bertulis? Yang pertama, gunakan komputer untuk menghantar email. Menghantar email. Dalam bahasa Arab dia panggil al-baridul elektroni. Al-baridul elektroni. Tu, menghantar email. Ataupun digunakan telefon, handset untuk menghantar WhatsApp. Itu dia panggil bertulis. Penggunaan alat ni untuk menghantar mesej tulisan. Yang kedua, penggunaan alat ini untuk memastikan perkahwinan berlangsung, dihantar mesej suara. Mesej suara, iaitu seperti digunakan telefon. Telefon ni adalah satu alat untuk memindahkan suara seseorang daripada penutur kepada pendengar. Pendengar itu menghantar suara dia pula kepada penutur yang pertama. Penghantaran mesej suara ni iaitu menggunakan telefon, ataupun orang panggil sistem audio, atau juga menghantar dua sekali, iaitu suara dan gambar menggunakan alat ni. Itu dihantar suara dan gambar, apa yang orang panggil audio visual. Inilah yang jadi bahan terkini yang ni, iaitu suara dan gambar ni orang dalam Islam orang panggil video call. Video call, video tu gambar, call suara. Jadi ada suara, ada gambar. Nampak gambar penutur di dalam skrin telefon ataupun dipancar kepada skrin TV, nampak dia bertutur. Mulut dia ada bergerak-gerak, kumat kamit, dan keluar dan jelas suara. Inilah alat-alat yang digunakan, yang saya nak sebut maksud tajuk pada petang ini. Kita menggunakan alat-alat tadi untuk tujuan akad nikah. Dan tiga, yang pertama secara bertulis, iaitu email, lagi WhatsApp, dan satu lagi sisa agak sikit lama, iaitu dia panggil fax, mesin facsimile. Yang kedua, dihantar secara audio saja, iaitu suara saja menggunakan telefon. Yang ketiga, dihantar dua-dua, iaitu suara dan gambar, iaitu video call. Tuan-tuan, perempuan, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, sejauh manakah persoalan? Sejauh manakah penggunaan peralatan moden ini dibolehkan untuk kita menghayati, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian? Kita boleh singkap sejarah lama. Sejarah lama. Bahawa orang-orang dulu-dulu, khususnya di zaman permulaan Islam, zaman Nabi, lepas tu zaman para sahabat, meniti ke zaman-zaman khalifah-khalifah yang seterusnya, sehinggalah ke zaman kini, ternyata penggunaan peralatan manusia ni berbeza. Dan dia semakin canggih dari semasa ke semasa, termasuklah ke zaman kita pada hari ini. Dan masa akan datang, kita tak tahu apa nak jadi lagi.
Sebagai contoh saya sebut telefon. Telefon kalau dulu-dulu, zaman saya kecil-kecil dulu, di rumah tak ada telefon. Ada telefon awam sahaja. Pergi bergayut situ, duit 2 kupang, hello. Kemudian dia berkembang telefon tu main rumah. Sekarang ini telefon, dulu Nokia, saya pernah miliki telefon yang besar dulu ni. Telefon bimbit besar. Kemudian dia makin berkembang, kuih-nipih. Daripada dulu ni hanya bercakap sahaja dan SMS. Kemudian dia kembang lagi kepada boleh WhatsApp. Dia kembang lagi boleh menggunakan video call dan berbagai-bagai aplikasi lain yang ada dalam telefon tersebut. Mana kuih canggih. Jadi persoalannya sejauh manakah peralatan-peralatan moden ini berperanan dan berfungsi untuk kita menghayati ajaran agama dalam kehidupan seharian, khususnya dalam konteks ilmu fiqh. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tidak dinafikan cara hidup manusia ni sering bertukar dan berubah dengan penciptaan peralatan moden yang bertujuan untuk memudahkan urusan hidup manusia. Termasuklah urusan yang berkaitan dengan agama, atau dalam bahasa yang mudah berkaitan dengan ibadat. Saya bagi contoh di sini. Contoh dia kapal terbang. Contoh dia kapal terbang. Kapal terbang ni dulu-dulu tak ada. Bukan tak ada, ada. Kalau zaman Tok Wan saya dulu, zaman Tok saya dulu, orang pergi ke Mekah, mereka naik kapal ayak. Tidak ada orang naik terbang. Barangkali kerana tambangnya yang mahal, ataupun perkhidmatan kapal terbang tu tidak sejenuh, tidak sebanyak seperti yang ada pada hari ini. Tetapi masa berlalu, zaman beredar, akhirnya perkhidmatan kapal laut membawa jemaah haji pergi ke Mekah digantikan dengan kapal terbang. Jadi penggunaan rekaan-rekaan mudah ni, kapal terbang ni, memudah dan mempercepatkan urusan kita pergi menunaikan haji dan juga umrah. Kalau dulu orang pergi Mekah 15 hari pergi, 15 hari balik, sebulan duduk layak. Lepas tu pergi duduk sana pula lebih kurang dalam sebulan, 2 bulan baru boleh. Sekarang ini dalam masa 30 hari mengerjakan haji, boleh balik dah. 45 hari itu ekstra saja. Baik. Satu lagi, peralatan moden memudahkan kita untuk melakukan ibadat atau menghayati tuntutan agama dalam kehidupan ialah pembesar suara. Ni pembesar suara. Pembesar suara ni orang kampung panggil speaker. Speaker, pembesar suara ataupun mikrofon. Pembesar suara ni tujuannya untuk menghantar suara yang kecil ni supaya didengari oleh ramai orang. Contoh, kalau saya cakap seorang dua, tidak perlu menggunakan pembesar suara. Tapi kalau saya nak bagi suara saya ni didengari orang serentak, dalam 200 orang, 300 orang, 1000 orang serentak dengar suara saya itu, maka saya boleh suara saya itu boleh dibesarkan dengan penggunaan pembesar suara. Jadi dalam konteks melakukan usaha ibadat kita ni, pembesar suara digunakan dalam kehidupan seharian untuk melongkan azan. Contoh macam sekarang kita dalam musim PKP. Bila kata as-salatu fi buyutikum, kalau dia tidak menggunakan pembesar suara, macam mana dia nak abang orang kata sembahyang di rumah? Maka peranan alat moden ni boleh membantu kita untuk melaksanakan usaha ibadah, iaitu melongkan azan. Demikian juga masa mengimamkan sembahyang. Pembesar suara ni penting. Kalau saf yang banyak-banyak, jemaah yang ramai-ramai, contoh kalau kita pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, kalau tak ada pembesar suara, tak dengar suara tu imam. Jadi penggunaan pembesar suara itu sebenarnya dia membantu di dalam memudahkan kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan agama kita. Satu lagi contoh penggunaan alat moden ni untuk kita berkaitan dengan agama. Pembesar suara juga. Orang mengajak, ceramah dan seumpamanya, kalau ada pembesar suara, maka orang yang duduk nun jauh di sana tak ada masalah. Kalau tidak ada pembesar suara, maka orang yang duduk belakang dia tak tahu apa ustaz sampaikan dalam ceramah dia. Satu lagi, contoh yang keempat peralatan moden ni ialah telefon bimbit, handphone. Adalah yang banyak beli iPhone dan seumpamanya, yang di dalamnya penuh dengan berbagai aplikasi.
digunakan oleh sebahagian daripada pendakwah-pendakwah untuk berdakwah. Contoh macam saya ketika ni sedang berceramah menggunakan telefon, ceramah melalui FB. Inilah dikatakan kemudahan-kemudahan peralatan moden sebenarnya dia membantu kita untuk menghayati agama di dalam kehidupan seharian. Termasuklah dalam konteks akad nikah yang saya akan bicarakan pada petang ini. Saya yakin dan percaya video klip yang saya buat semalam tu, saya buat sekejap lah, lebih kurang 5 minit. Kemudian tak sangka pula sampai tular sampai merata, bukan saya dalam Malaysia, tapi sampai Singapura, sampai Indonesia, sampai di Mesir. Anak saya duduk Mesir pun kata, video abah pun sampai lah. Jadi cepat. Tu mana mesej dakwah tu sampai dengan cepat dengan peralatan moden ini. Baik. Sekarang penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak tumpu kepada akad nikah online. Akad nikah yang tajuk dalam banner FB saya tu, saya letakkan akad nikah via video call. Via video call. Dalam bahasa mudah, akad nikah online dalam talian. Akad nikah online ni atau akad nikah dalam talian ni, bagaimana dia boleh berlaku? Soalan dia, bagaimana boleh berlaku dalam talian ni? Maka untuk pemahaman yang mudah, akad nikah dalam talian ni boleh berlaku dalam 3 keadaan. Dia boleh berlaku dalam 3 keadaan. Nanti saya huraikan satu persatu. Keadaan yang pertama, secara bertulis sahaja. Tapi secara bertulis moden, bukan seperti dahulu iaitu menggunakan kertas dan pen. Ini tidak. Secara tulisan. Maka secara tulisan menggunakan peralatan moden ini dengan menghantar lafaz qabul ataupun ijab dengan menggunakan kemudahan moden. Dalam bentuk, kalau digunakan handphone atau gunakan komputer, laptop dan seumpamanya, dihantar email. Dia type di sini, type, kemudian dia send sampai sana, kawan tu baca, aku terima nikahnya Sa'diah binti Bakar. Melalui penghantaran email. Ataupun agak lama sikit, facsimile, fax. Dia tulis, lepas tu masuk dalam mesin fax, lepas tu send sana sampai, aku terima nikahnya Rohani binti Abai. Lebih kurang tu. Ataupun yang sentiasa ada dalam poket, iaitu handphone kita. Kawan sana kata, aku nikahkan kau, dia pun tag di telefon dia, aku terima nikahnya Rohana binti Sudin. Ini dia panggil cara yang pertama, kan, nikah online. Ni online ni maksud semua sistem elektronik maksud dah. Elektronik guna elektrik lah kan. Okey. Itu keadaan yang pertama. Dia gunakan kaedah tulisan. Akad nikah online. Yang kedua, menggunakan kaedah penghantaran suara sahaja. Menggunakan kaedah penghantaran suara sahaja, iaitu alat yang digunakan tidak lain tidak bukan ialah telefon. Sama ada telefon lama, telefon yang hak telekom tu, ataupun telefon yang ada dalam poket, telefon bimbit. Di sini pihak yang berangkat, iaitu Tarafal Aqdi tadi ni, wali dan juga pengantin, mereka hanya mendengar suara, tidak melihat rupa. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, nikah online, ialah penghantaran suara dan gambar. Penghantaran suara dan gambar seperti video call ataupun video conference, sebagaimana yang tuan-tuan sedang perhati saya pada ketika ini. Ini suara dan gambar, nampak wajah saya dan juga dengar suara saya. Penghantaran suara dan gambar, ini kaedah orang panggil video call, online juga. Jadi tiga-tiga tadi adalah online. Yang pertama online secara tulisan, iaitu email, facsimile dan juga WhatsApp. Yang kedua online secara suara sahaja, iaitu dengan menggunakan penghantaran suara tanpa gambar, tanpa wajah. Dan yang ketiga online dengan menghantar 2 sekali, menghantar suara dan gambar, nampak orang yang bertutur, dengar suaranya. Itu yang ketiga.
sekarang ini saya nak menjelaskan satu persatu 3 kaedah yang telah saya sebutkan tadi. Satu persatu. Yang mana dibolehkan untuk angkat nikah, yang mana tidak dibolehkan. Okey, penjelasan saya yang pertama ialah angkat nikah online secara penghantaran tulisan sahaja. Secara penghantaran tulisan sahaja, seperti email, facsimile dan juga WhatsApp. WhatsApp lah, mereka panggil WhatsApp. Tapi kita panggil WhatsApp lah. Orang Kedah panggil WhatsApp. Baik. WhatsApp. Facsimile, email dan juga WhatsApp. Ni online. Persoalannya, kalau wali dia duduk di Alor-Setak. Ni kita cerita nikah online ni sebab dua-dua pihak tu tidak berada di tempat yang sama. Satu pihak berada di satu tempat, satu pihak lagi berada di tempat yang satu lagi, yang mereka tidak saling nampak antara satu sama lain. Contoh, wali berada di Alor-Setak, pengantin lelaki ada di Pulau Pinang. Ada di Pulau Pinang. Jadi kaedah yang pertama, dia menggunakan kaedah penghantaran tulisan, iaitu email, facsimile atau WhatsApp. Jadi dia kata ni lah, aku nikahkan akan dikau dengan anak aku, Mastura binti Kamarudin, dengan mas kahwin RM150 tunai. Kawan yang duduk di Pulau Pinang tu nak tolak, dia tak kata apa. Dia berhadapan dengan laptop dia. Sebaik saja dia dengar tu, sama ada kawan tu kata dengan suara ataupun hantar dengan facsimile juga. Dia pun sebaik-baik dia tengok ayat aku nikahkan kau, dia immediately serta-merta dia tak, aku terima nikahnya Masra binti Kamarudin dan mas kahwin RM150 tunai, send sampai kepada wali. Dia tengok lepas kabul di hadapan matanya melalui skrin laptop tadi, aku terima nikahnya. Okey. Ataupun WhatsApp. WhatsApp ni dia mesin, dia keluar kertas, tengok. Ataupun WhatsApp bukan mesin, telefon. Tengok, terpampang di skrin telefon. Ataupun facsimile, dia keluar kertas tengok. Persoalan dia, angkat nikah dengan menggunakan online dalam talian dengan kaedah tulisan, sah ataupun tak sah? Itu persoalan. Sah ataupun tak sah? Jawab dia. Ini saya jawab. Jumhur ulama, jumhur fuqaha. Bila maksud jumhur ulama, jumhur fuqaha, maksud dia majoriti alim ulama. Majoriti itu makna kebanyakan. Hak yang lebih minoriti. Jumhur fuqaha, kalau kita nak ambil mazhab yang 4 ini, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, maka jumhur ulama makna 3 daripada yang 4 itu, iaitu Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpendapat bahawa angkat nikah dengan menggunakan tulisan adalah tidak sah. Kaedah lama tulisan dulu ni, tulis-tulis tu. Lah ni di dalam skrin tu pun hantar send tu pun kau tulisan lah. Mereka berpendapat tidak sah. Tetapi mazhab Hanafi, ni mazhab yang senior, berpendapat bahawa angkat nikah dengan menggunakan tulisan adalah sah. Jadi tulisan dihantar dengan facsimile, dengan email, nikah sah mazhab Hanafi. Mazhab yang 3 lagi kata tidak sah. Pasal apa tak sah? Ni saya mengajak penonton-penonton sekalian untuk mengambil mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tidak sah berangkat nikah dengan menggunakan tulisan, walaupun online, WhatsApp, email, tidak sah. Kenapa? Imam yang 3 ni, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali, mereka mengatakan bahawa akad nikah ni dia bersaksi, dia kena ada saksi. Jadi saksi dia kena tengok pihak yang berlafaz, atas kurang-kurangnya dia kena mendengar, saksi itu mendengar lafaz dan mensyaratkan bahawa akad nikah wajib berlafaz, tidak boleh bertulis. Berlafaz artinya macam ni, aku terima nikahnya Faridah binti Murad dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Itu nama dia lafaz. Kalau dia tulis,
Tulis-tulis tengok, baca lah aku terima nikah. Itu bukan lafaz, itu bacaan ataupun tulisan. Jadi jumhur ulama kata angkat nikah wajib mesti ijab dan qabul tu mesti berlafaz. Jika tidak berlafaz, bertulis, angkat nikah tidak sah. Angkat nikah tidak sah. Lepas tu mereka membuktikan, beralasankan mesti berlafaz tu didengari oleh saksi, sebab saksi itu penting dalam angkat nikah. Jadi kalau tengok kertas nak dengar apa? Itu masalah dah. Jadi kecuali angkat nikah yang dikecualikan daripada berlafaz, iaitu orang-orang yang tidak boleh bercakap. Orang yang tak boleh cakap ni yang nombor satu confirm bisu. Dia tak boleh cakap. Orang yang bisu, dia boleh menggunakan bahasa isyarat ketika qabul atau ijab. Kalau dia wali, dia menggunakan bahasa isyarat. Kalau dia pengantin, dia menggunakan bahasa isyarat tanda qabul, menerima nikah itu. Dan dia juga diberi pilihan. Orang bisu ni diberi pilihan untuk menjawab qabul atau melafazkan ijab dengan cara tulisan. Dengan cara tulisan. Jadi kalau dia tulis, maka diterima bagi orang yang bisu. Jadi kalau orang tak bisu, tak boleh, dia kena berlafaz. Okey. Dalam mazhab Hanafi, mereka mengharuskan ijab dan qabul dengan tulisan. Dalam konteks masa ni, tulisan bukan kertas lah, email, WhatsApp dan juga facsimile. Alasan mereka, mereka kata sah, ni mazhab Hanafi lah, mereka mengatakan sah bahawa keperluan saksi itu adalah untuk menyaksikan tulisan yang telah ditulis oleh pihak yang telah menerima akad tersebut. Tapi dia seorang dia lah, Hanafi. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan yang mengikuti kuliah pada petang ini berpegang kepada mazhab kita lah. Jadi saya cuma mengutarakan saja. Jadi akad nikah dengan menggunakan tulisan tidak sah kecuali kaedah tulisan itu digunakan oleh orang bisu. Lain benda itu tidak sah. Habis. Kemudian cara yang kedua. Akad nikah online ni ialah akad nikah online dalam talian, tetapi yang nyata adalah suara sahaja, tiada gambar, tiada wajah orang yang melafazkan ijab ataupun qabul. Yang ada hanyalah suara saja. Akad nikah di mana wali berada di satu tempat dan pengantin lelaki atau wakilnya berada di tempat yang lain. Jadi ni pun jadi perbincangan, perbahasan fuqaha semasa zaman moden. Sebab apa tuan-tuan? Di zaman lampau tidak ada kemudahan-kemudahan yang ada zaman kita pada hari ini. Di zaman lampau, telefon, laptop, komputer, satelit, apa tak ada. Zaman lampau, cara zaman lampau lah. Jadi sebagaimana ulama zaman dulu pun berkhilaf, samalah ulama zaman sekarang pun berkhilaf, iaitu berselisih pendapat di dalam satu-satu perkara. Untuk menetapkan hukum fiqh, justru kita akan dengar ada kumpulan yang kata hukumnya begini, ada yang kata hukumnya begitu. Ada yang kumpulan kata dalam akad ni, hak ni sah, ada yang kata tidak sah. Petang ni kita nak tengok hak mana lah. Okey, dulu-dulu fuqaha tidak membincangkan perkara ini, akad nikah online ni. Sebab zaman tu tak canggih. Okey, sekarang ni, oleh kerana dah canggih, ulama ni dia sentiasa evergreen dari semasa ke semasa. Maka ulama sekarang adalah untuk membincangkan isu-isu zaman manusia sekarang. Dengan merujuk kepada pendapat-pendapat dan juga ilmu-ilmu peninggalan ulama-ulama dahulu. Jadi ulama sekarang ni juga berbeza pendapat tentang akad nikah online ni. Boleh ke tak boleh? Di antara ulama yang kata boleh, ulama sekarang lah, saya sempat lihat tadi 2-3 ulama abuan sebagai dalil dan bukti lah. Syekh Mustafa Zarqa, Dr. Wahbah Zuhaili dan Dr. Muhammad Aqlah. Mereka berpendapat bahawa
akad nikah dalam talian ni adalah boleh dan sah. Tapi kena ikut syarat-syarat dia lah, bukan boleh secara mutlak. Sebab apa? Kerana pihak tarafal aqdi, dua pihak yang berakad, berada di tempat yang berasingan, tempat yang jauh. Okey. Yang kata boleh ni, nak cari tu, mereka mengambil pendapat Imam Nawawi dalam bab akad jual beli. Dalam akad jual beli, kata Imam Nawawi, akad jual beli ni jadi sah sekalipun pihak yang berakad tu berada di tempat yang jauh. Dua tu, penjual dan beli duduk jauh, tapi masing-masing mendengar suara. Kalau duduk jauh ni macam seorang duduk seberang sungai belah ni, beli ikan lah ni. Seorang duduk seberang sungai belah ni, seorang duduk seberang sungai belah tu. Kalau dia kata pelan-pelan, tak dengar. Jadi tak, ni aku belilah no ikan dengan harga RM5 sekilo. Kalau dia buat, aku jual lah. Lebih kurang tu. Ataupun aku jual lah RM5 sekilo, aku belilah. Dia tempit dengan suara yang deras. Jadi kata Imam Nawawi, kalau dalam bab akad jual beli ni, dua orang yang berakad tu, walaupun mereka berada di tempat yang jauh, tapi suara mereka saling kedengaran di antara satu dengan yang lain, maka akad jual beli itu sah. Ini ulama ambil ni lah sebagai bukti, kata boleh. Dalam konteks dalam talian ni, suara memang dengar, bukan dekat seberang sungai. Kalau kita cakap dengan telefon, dia mereka, wali duduk di Morogong, anak tuana duduk di Amerika, suara akan kedengaran. Okey. Walau bagaimanapun, tidak semudah itu. Saya petang ni bukan nak suruh tuan-tuan buat benda ni, nikah online ni. Saya nak suruh buat, saya nak bagi ilmu saja. Tidak semudah itu untuk melaksanakan akad nikah online ni dengan hanya menghantar suara tanpa kelihatan gambarnya. Dia ada syarat dia. Yang dilakarkan oleh ulama semasa. Ada syarat dia. Di antara contoh ulama yang saya sebutkan tadi. Syarat yang pertama, pakai telefon ni hantar suara saja, rupa tak nampak. Syarat yang pertama, ijab dan qabul mesti berlafaz. Wali melafazkan ijab, dan pengantin lelaki di sebelah sana, di seberang sana, di Amerika, di Kanada, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Filipina, dia melafazkan qabul. Lafaz kena ada. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kedua-dua pihak yang berakad itu saling mendengar apa yang mereka lafazkan, apa yang mereka tutur dan sebutkan. Maknanya, apa yang sebutan ijab tu lepas nikah lah, lepas menikahkan, lepas pelawaan. Sebutan ijab itu yang telah dilafazkan oleh wali mesti didengar oleh pengantin yang dipanggil qabil, yang akan melepaskan qabul. Dia mesti dengar, wajib dengar. Dan lafaz qabul yang dilafazkan oleh pengantin lelaki mesti didengari oleh wali yang telah melepaskan ijab tadi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dua-dua pihak yang berakad tadi tadi telah melafazkan ijab, melafazkan, mendengar. Syarat yang ketiga, saksi. Saksi mesti mendengar kedua-dua lafaz, ijab dan qabul. Dia tak boleh dengar ijab. Minum air tak? Saksi tidak boleh hanya mendengar lafaz qabul tanpa mendengar lafaz ijab. Mesti dengar dua-dua. Dengar dengan sebutan yang jelas. Kalau sangkut-sangkut tak mau. Dan saksi mesti berada di tempat wali melepaskan ijab. Saksi mesti berada di tempat wali melepaskan ijab. Kalau saksi duduk di rumah dia, dia pakai sidang bilik dia, tak sah. Itu syarat dia. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun, akad nikah online dengan suara saja tanpa gambar agak sukar. Agak sukar. Pasal apa sukar? Dia ada syarat tambahan lagi.
kedua-dua pihak mesti saling kenal mengenal orang yang nak berakad. Kalau tak kenal, tak boleh. Tu saya kata berat sikit. Dia kena kenal. Contoh macam wali. Dia nak angkat nikah anak perempuan dia Fatimah dengan tu Arab daripada Jordan. Arab tu duduk Jordan tu. Arab tu nama Abdul Rashid. Dia tak kenal pun anak dia cerita. Tengok pun tak beza. Tengok pun tak beza, pakai dengar suara. Dia tak kenal. Dia tak kenal. Ataupun kalau dia tak pernah tengok apa, tapi dia tak tahu latar belakang kau ni lagu mana. Habaq kata nama Abdul Rashid saja. Artinya tidak kenal dengan pengenalan yang meyakinkan. Dia baru pangkat, habis tak ada pun zon bukan yakin. Maka jika tidak kenal, jika berlaku juga akad, maka akad itu tidak sah. Sebab itu saya katakan dan tidak mengesyorkan. Kalau nak buat akad nikah dengan online dengan hanya hantaran suara saja, tidak disyorkan kerana keyakinan kita untuk sah nikah ni dia agak sukar. Kerana dalam tekad suara saya, kemungkinan untuk berlaku penipuan tu mungkin. Dia berlakon suara. Dia berlakon suara. Orang berlakon suara pandai tuan-tuan. Suara saya ni Tera ni pun orang berlakon jadi. Macam kita kata suara Piramli. Ramai orang berlakon jadi. Jadi sebab tak tengok wajah. Lakonan suara, tipu dan seumpamanya. Jadi walaupun ulama kata angkat nikah online dengan hantaran suara saja ni sah, tetapi seandainya syarat-syarat yang ketat tidak dipenuhi, akhirnya tidak sah. Jadi saya buat conclusion teruslah, saya tidak syorkan angkat nikah online hanya dengan kiriman suara sahaja. Sebab kemungkinan untuk berlaku penipuan tu agak tinggi. Kemudian kita beralih kepada cara yang ketiga. Angkat nikah online ni, iaitu angkat nikah online secara video call. Video call. Ada gambar dan ada pertuturan. Cara seperti ini adalah dengan menggunakan peralatan telefon. Menggunakan telefon. Kalau nak jimat ni pakai handphone tu satu. Lepas tu dah yang kecil tu, saksi main duduk dekat-dekat dengan wali, tengoklah. Kalau nak bagi canggih sikit, macam kita tengok kemarin lah yang angkat nikah di Kuala Lumpur tu, sambung kabel di televisyen, lepas tu nampak besar sikit. Di peralatan tu kena ada. Dan pastikan speaker jelas pembesar suara tu. Kalau speaker tak jelas, trouble kepada kesahan atau kesahihan angkat nikah. Walau bagaimanapun, angkat nikah online cara video call ni pun masih juga terdapat khilaf di antara ulama. Ada ulama sebagai saya baca, tak ada ingat semualah, di Arab Saudi sebahagian kata tidak sah. Ni yang saya ambil ni yang pendapat Syekh Mustafa Zarqa dan juga Dr. Wahbah Zuhaili. Ni ulama besar ni mengatakan sah. Khilaf. Tak apalah, kita ambil yang sah lah, sebab kemarin di Kuala Lumpur pun dah berlaku angkat nikah. Okey. Cara yang ketiga ni, video call ni, adalah cara nikah online yang boleh kata ulama semasa ni nampak nak setuju tu lebih berbanding dengan dua cara tadi. Cara pertama memang daripada awal tak setuju dah sebab dengan tulisan. Okey. Ni cara online. Jadi oleh kerana ada sebilangan besar ulama semasa yang bersetuju dan berpendapat bahawa angkat nikah video call ini adalah sah, maka saya pun ulang baliklah apa yang saya sebut dalam klip video saya semalam. Saya cenderung untuk mengatakan akad nikah secara video call ni adalah sah, tetapi tertakluk kepada syarat. Dia tertakluk kepada syarat-syaratnya. Apa syarat dia nak bagi sah? Syarat dia, nombor satu, wali dia kena melafazkan ijab dalam talian dan melihat pengantin dari kaca skrin. Dan kalau buat skrin besar tu, kalau jenis grand ni orang tengok ramai, kalau pakai skrin telefon tak apa nampak kan. Orang connect kabel di television
Saiz 24 inci ataupun 44 inci. Bagi besar, tidak boleh buat skrin besar, boleh didini tu. Bagi nampak. Jadi syarat yang pertama, wali atau wakilnya, kalau wali ketak dan wakil, kata imam, mesti tengok skrin, tengok kepada pengantin. Tengok pada pengantin di dalam skrin tu. Bila dia tengok, contoh misalnya dia kata Abdul Rashid, kawan sebut saya, okay. Bila dia tengok, dia pun melafazkan ijab. Aku nikahkan akan dikau Abdul Rashid dengan anak aku Fatimah dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Dia melafazkan sambil melihat skrin. Tak tengok skrin tak maulah, sebab sidang video. Video call. Kemudian yang kedua, step yang kedua, pengantin lelaki, syarat dia kena melihat. Kalau dia tidak buta, kalau buta tak boleh kata apalah, seorang buta tak boleh menikah pula. Dia kena melihat skrin TV tu. Melihat wajah wali yang melafazkan ijab, dan juga di samping melihat, dia kena mendengar lafaz ijab yang telah dilafazkan oleh wali. Itu syarat yang kedua, nak bagi sah. Kemudian yang ketiga, setelah dia melihat dan mendengar lafaz ijab yang dilafazkan oleh wali, selesai dia kata tunai, maka pengantin lelaki hendaklah segera melafazkan qabul. Hendaklah segera melafazkan qabul. Ku terima nikahnya Fatimah dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Segera melafazkan qabul, dan wali hendaklah melihat dan mendengar. Melihat dalam skrin TV itu dan mendengar suara pengantin lelaki melafazkan qabul. Okey. Kemudian yang keempat, peranan saksi. 2 orang saksi yang berada di rumah atau di tempat wali berada, hendaklah melihat wali. Mula-mula kena lihat wali tu. Hendaklah melihat wali dalam majlis, dan melihat serta melihat wali dan mendengar lafaz ijab daripada wali. Itu lafaz dia menikahkan anak dia dengan lelaki yang dalam skrin tu. 2 orang saksi, dia kena melihat wali dan mendengar apa yang dilafazkan ijab. Setelah selesai tu, 2 saksi ni hendaklah segera berpaling muka melihat skrin TV. Melihat skrin TV, melihat pengantin dalam skrin TV tu, dan mendengar lafaz qabul daripada pengantin lelaki. Aku terima nikahnya Fatimah dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Dia kena dengar lagu tu. Dan lafaz ijab dan qabul hendaklah secara berturut-turut. Sekiranya terpisah dengan masa yang lama, tersenggang dengan senggang masa yang lama, maka akad itu tidak sah, wajib diulangi sekali lagi. Jadi skrin TV ni yang 2 kali kena tengok. Dia kata tunai, aku terima nikah. Toy. Melainkan jika terpisah dengan masa yang sedikit seperti terbatuk dan seumpamanya, itu tak apa. Tapi kalau dia buat real, aku akan nikah Abdul Rashid dengan anakku Fatimah dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Betul dia dengar, tidak nak fikir, nak terima tak? Betul aku terima nikah, maka batal. Dia diselangi dengan masa yang lama ataupun dengan perkataan yang tak kena mengena dengan angkat nikah. Okey. Kemudian syarat yang kelima, ni dalam skrin TV, online, video call, gambar dan suara. Gambar dan suara tidak boleh tenggelam timbul. Ini bahasa Kedah. Kalau penonton daripada Selangor, saya tak tahulah apa istilah. Tidak boleh tenggelam timbul. Jadi tenggelam timbul ni gambar ni sagi dia blur, sagi dia tahu skrin TV nampak hitam betul, dia jengui balik. Tak boleh tenggelam timbul. Itu gambar dan suara. Kalau gambar tenggelam timbul, tiba-tiba dia skrin TV jadi hitam, tahu bunyi hujung tunai, apa dia tahu. Begitu juga suara hendaklah lancar dan fasih. Tidak boleh tenggelam timbul. Jika gambar dan suara tenggelam timbul ataupun suara tersangkut-sangkut, biasalah kadang-kadang masalah internet. Internet tak kuat, jadi suara saya mendengar tunai bunyi naik gitu lah. Jadi saya
terima nikahnya tak dengar tetap bunyi tunai. Itu tersangkut-sangkut. Maka akad nikah itu tidak sah. Inilah di antara syarat-syarat yang kena diraikan untuk nikah online ini. Ada satu persoalan. Barangkali orang yang duk kaji bab nikah ni, duk belajar bab nikah, dia panggil majlis akad. Majlisul aqdi. Majlisul aqdi ni maksudnya dua-dua pihak terapal aqdi hendaklah berada di tempat yang sama. Itu majlis aqdi, di majlis yang sama. Majlis itu tempat duk. Ni anak tuan duk lain. Tempat yang sama apa? Ni dia panggil majlis akad je sebab TV tu, majlis akad. Dia panggil majlis majazi. Saya nak orang yang panjang lah, tapi perbuatan, lafaz, gambar kelihatan jelas terpampang. Suara jelas dan kedengaran. Dia panggil majlis majazi. Akad nikah adalah sah selama mana dituruti syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya saya bukan nak suruh tuan-tuan pergi menikah online ni. Tak perlu. Nikah yang cara biasa tu, itu lebih baik. Sebab nikah cara biasa ni, rombongan daripada pengantin lelaki mai bersama tempat pengantin perempuan ni, nikah itu lebih baik sebab apa? Yang pertama, mahabbah dan silaturahim bertambah erat sebab mai ramai-ramai satu. Yang kedua, kalau ibarat kata lepas nikah ni nak duduk terus lah, suami isteri nak masuk dalam bilik, boleh masuk terus. Kebaikan dia banyak. Mahabbah silaturahim bertambah erat. Lepas tu berkenal-kenalan pun dapat dengan segera. Lebih kurang tu lah. Sebab yang angkat nikah tu dia ramai-ramai. Ni siapa pak saudara dia duduk kerja mana, saya jadi pengarah di Putrajaya. Kemas orangnya, tak kemas terang mana rezeki. Berkenal-kenal tu dalam skrin bukan boleh sembang. Jadi tuan-tuan, angkat nikah ni buat cara lama sebagaimana yang kita dah buat ni. Saya nak cerita ni disuruh hukum saja, bukan saya nak suruh angkat nikah online. Okey, jadi sejauh mana keperluan akad nikah online? Sejauh mana keperluan akad nikah online? Yang pertama, saya nak nyatakan bahawa tidak digalakkan. Peribadi, personal, saya tidak menggalakkan tuan-tuan melakukan upacara akad nikah secara online walaupun sah setelah diikuti syarat-syarat yang telah dinyatakan. Sebab apa? Sebab berada di tempat yang sama, dua-dua pihak berada di tempat yang sama, sangat baik untuk merapatkan hubungan dan silaturahim. Okey. Dan yang kedua, keperluan nikah online ni boleh jika terpaksa, boleh jika terpaksa dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan sulit dan sukar. Dalam keadaan sulit dan sukar. Saya bagi contoh. Ni online boleh lah, soal. Contoh macam ni. Kedua-dua pihak telah bersetuju angkat nikah pada 20 hari bulan 4 esok ni. Tapi tak salah, musim PKP payah serta. Kita ambil lepas PKP. Akad nikah pada 30 hari bulan 6. Dua-dua belah pihak bersetuju akad nikah pada 30 bulan 6 bertempat di Taman Wira Morong. Masjid Taman Wira Morong. Pengantin lelaki-lelaki orang Kuala Kangsar setuju dah nak mai. Setuju dah nak mai. Okey. Dan sebelah pengantin perempuan ni buat persiapan rapi dah. Dengan jamuan apa semua adik-beradik pekat mai. Lebih kurang dalam 4 jam lagi upacara nak berlangsung angkat nikah, tiba-tiba dapat call. Tiba-tiba dapat call. Kata apa? Saya ni lah nak kata macam nak susah lah. Awak jadi kat mana? Allah. Ni apa nama tok saya meninggal. Kata oleh anak tuana. Kalau saya pergi angkat nikah, saat lagi nak balik pengebumian tok tak dan. Tok meninggal ni, baru meninggal ni. Nak balik tak dan. Hak ni sesuai. Hak ni sesuai. Pakat dengan Tok Iman Taman Wira. Kita angkat nikah online. Video call. Kata oleh pengantin ni, kalau tak main rosak ni kami buat kenuri apa semua ni. Tak apa. Jalan penyelesaian tak apa, bawa skrin tu pergi duduk di masjid. Adik-beradik semua ramai, dengan saksi semua ada.
anak teronok tu pasal tok dia mati pukul 11 nak ke bumi lepas asar. Tak apalah, dia set semua, duduk dalam rumah dia di tu, lepas sembahyang Zuhur pukul 2.30 angkat nikah. Video call. Ni lagu tu boleh sebab masyarakah, kesulitan. Sini kalau dia tak main rosak, orang buat kenduri dah. Tu contoh satu. Contoh yang kedua, nak main lah. Telah tetap tarikh dan seumpamanya. Tiba-tiba dalam perjalanan lebuh raya berlaku gerak gempa. Putui tidak dapat menyambung perjalanan. Putui tidak ada jalan untuk sampai ke Lostak. Putui melekan kat tu adalah rumah pak melekan dia. Dia singgah rumah pak melekan dia, ni pengah saya ni nak pergi menikah ni di Taman Wira Lostak, tapi jalan pergi Putui pula, nampak macam mana? Ataupun Banyak Besar. Banyak Besar pula dia Lostak tak ada, di Kuala Kangsar tak ada Tang Teping tu. Keseluruhan kereta tak boleh lalu. Sini buat kenduri. Buat macam mana? Jalan penyelamat, tak mau pergi rosak menjelih, tak mau bagi rugi belanja dan seumpamanya, online. Tu contoh yang mudah yang saya sebutkan di sini. Contoh yang ketiga, anak teronok orang jauh nak balik tak dan ataupun tiket kapal terbang tak ada. Anak teronok duduk Kanada ataupun duduk di Arab Saudi, nak balik tak boleh. Ataupun kemungkinan macam ni, selepas akad nikah, pak anak dara nak hantar anak dara pergi terus selepas akad nikah, online. Tu boleh. Tu dia panggil masyarakah dan kesukaran. Bagi kes yang kita sedang hadapi sekarang ini, orang duk tanya banyak, tapi tak apalah yang mereka duk angkat lah. Macam kes PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan, tuan-tuan agak perlu tak kita angkat nikah online? Agak-agak perlu tak? Saya secara peribadi, ini bukan muktamad, secara peribadi tidak mengesyorkan dan tidak menggalakkan kepada pihak-pihak yang berangkat ini supaya menggunakan online. Sebaliknya saya mengesyorkan kaedah bersabar. Kerana tak lama, takkan sampai 6 bulan kot PKP. Ni kalau dalam lebih kurang 8 hari lagi, kalau kerajaan kata habis. Kalau dia sambung 2 minggu lagi sabarlah. Macam ibarat kata macam ni lah, saya dulu cerita peribadi saya lah, umur dekat 30 baru menikah. Umur dekat 30 baru menikah. Umur 27 baru menikah. Kalau ikut saya 18 saya nak menikah dah. Tapi mak kata sabar mengaji dulu, ayah kata sabar mengaji dulu. Sabar. Elok habis mengaji nak menikah, ayah kata sabar bagi dah kerja dulu. Lepas tu dah dapat kerja dah nak menikah, ayah kata sabar bagi stabil dulu. Tu kita dengar kata orang tua sabar. Akhirnya sampai masa kita menikah. Jadi pada saya penantian tempoh PKP taklah lama sangat. Sebab yang saya kata bukanlah tak setuju, tapi tidak mengesyorkan akad nikah zaman PKP dengan menggunakan online, kerana kita akan berhadapan dengan kesukaran yang banyak. Apa kesukarannya? Kalau pejabat agama benarkan nikah online, ini bukan keputusan Jabatan Agama, ini peribadi saya. Peribadi saya. Nanti kalau pihak berkuasa buat keputusan, kita ikutlah. Kalau kita benarkan akad nikah online, nampak tak kesukaran? Di mana nak akad nikah? Di mana nak akad nikah? Satu, di masjid. Tahu tak, di masjid orang tak boleh pergi lah ni. Dia tak boleh berbual ramai-ramai. Okey, kita kata beri kelonggaran di rumah. Okey, nak buat di rumah. Tahu tak apa nama yang kerajaan sebut social distancing, penjarakan sosial? Nampak? Jadi kesukaran itulah yang menyebabkan saya tidak mengesyorkan nikah online zaman PKP ini. Lebih-lebih lagi pergerakan pengantin lelaki dari satu kawasan ke kawasan yang lain, dia meretas sempadan. Dia terpaksa berhadapan dengan polis dan seumpamanya. Ni kesukaran ini, maka jawapan yang lebih baik untuk saya simpati kepada orang nak menikah ni di daerah Kota Star, kawasan saya sendiri pun, sebelum saya pun tidak menyangka akan berlaku PKP. Sebelum perintah PKP ni, saya sendiri telah meluluskan kebenaran untuk berkahwin sebanyak 83 kalau tak silap saya. Tapi sempat angkat 20 pasang lah. Lepas tu PKP, bermakna sekarang ni ada lagi 63 hang. Hang tak boleh nak angkat. Saya katakan bersabarlah menanti
tempoh PKP tamat. Sebab kalau tekak nak pergi di pejabat tu tak ada masalah, tapi dengan kawalan polis, lepas tu peraturan-peraturan dalam yang ditetapkan oleh MKN, kita kena raikan semua untuk keselamatan. Lepas tu ramai-ramai saya mana tahu kawan ni ada COVID ke dan seumpamanya, kita nak seronok nikah tu jadi tak seronok pasal boleh penyakit. Jadi saya nasihatkan kepada anak-anak saya lah. Sebab saya ni pangkat pak lah, umur dah dekat 60 lah. Anak-anak saya yang di luar sana, tapi bukan bin saya lah, yang ingin nak kahwin, bersabarlah. Bersabarlah menanti berakhirnya tempoh PKP, kita menikah cara biasa. Itu lebih baik. Ada mahabbah, ikatan kasih sayang. Melainkan special case tentu tu, hatu tak apa, nanti kita pick up kemudian. Cuma online ni, sebab yang relevan, yang logik, yang saya ceritakan tadi ni, hatu sangat-sangat boleh buat. Macam saya ulang balik, nak sampai dah tertutup dia mati, pok sini buat persiapan teruk dah, pakai online. Ataupun nak tolong duduk jauh, tulang nak darah nak pergi, pakai online. Itu sesuai. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton FB yang dirahmati Allah sekalian, ada satu lagi untuk memudahkan perkahwinan selain daripada online ini, iaitulah apa yang disebut sebagai wakalah ataupun taukil wakalah. Sebenarnya kaedah wakalah ini lebih baik daripada online. Apa wakalah? Maksud dia, pihak yang berangkat, kalau dia tak dapat hadir dalam majlis angkat, dia mewakilkan kepada seseorang untuk melepaskan sama ada ijab ataupun qabul. Banyak kita buat lah ni. Contohnya macam kes ibu bapa yang bercerai. Ini pengalaman saya duk urus perkahwinan orang Islam ni. Ibu bapa yang bercerai, anak boleh kat mak, pak merantau balik ke negeri asal di Pahang. Bila tiba angkat nikah, pak tak mau balik, dia tak mau balik, tapi dia tetap menjadi wali. Maka dia pun melepaskan wakil, wakalah. Tapi pejabat agama di Pahang, isi barang mewakilkan kepada Tok Imam Padang Hang untuk angkat nikah. Maka perkahwinan sah tanpa kehadiran wali. Sebab perkahwinan itu dinikahkan oleh wakil wali. Tak ada masalah. Demikian juga di pihak yang satu lagi, iaitulah pengantin lelaki-lelaki. Kalau dia tidak dapat hadir, tak usah memaksa diri untuk hadir. Sebab fiqh membenarkan wakalah, mewakilkan. Jadi dia wakilkan kepada seseorang lelaki, biasanya orang yang paling rapat dengan dia lah, adik-adik dia, pak dia, abang dia ataupun kawan dia, untuk menerima nikah bagi pihak dia, kerana dia tak dapat hadir. Contoh mudah saya sebut askar. Askar dulu-dulu lah, dah set tarikh angkat nikah, tiba-tiba dapat panggilan pergi perang. Nak batal rosak milih orang, dia wakil kat pak dia. Ayah, saya okey ke ayah untuk terima nikah saya dengan Hasnah, dengan mas kahwin RM100 tunai. Ayah tak, ayah terima okey. Ayah nanti terima nikah kat hang. Angkat nikah tu, tak ada masalah. Ataupun dua-dua wakil. Wali wakil kepada Tok Imam, anak tuan wakil kepada pak dia, abang dia, adik dia dan seumpamanya. Itu yang terbaik. Jadi struktur angkat nikah ni yang pertama sekali, directly, dua-dua ada di tempat tu. Yang kedua, wakil. Yang ketiga, pakai online, itu kaedah terbaru yang sedang kita bicarakan pada ketika ini. Pada petang ini saya sekadar melontarkan ilmu sahaja. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil manfaat dan faedah daripada apa yang kita pelajari pada petang ini. Seandainya terdapat sebab-sebab yang munasabah, sangat relevan untuk melangsungkan upacara akad nikah secara dalam talian ni, dipersilakan. Tapi tuan-tuan kena ingat di peringkat saya sebagai salah seorang yang mentadbir hal agama, pihak kami pun belum lagi memberi apa-apa penerangan kepada imam-imam di dalam negeri Kedah tentang perkara ini, sebab perkara ini dalam pengamalan masih baru. Di Malaysia pun baru berlaku satu kemarin. Jadi kita sebelum suruh Tok Imam ni, asal saya bukan ni lah tekat taklimat dalam telefon, tak ada kerja. Kita kena panggil semua imam-imam ni, kena bagi kursus kat mereka, kena briefing kat mereka bagaimana cara nak mengendalikan akad nikah online supaya dapat dipastikan bahawa akad nikah betul-betul sah mengikut hukum syarak. Kita tak maulah kita dapat benda yang baru, kita buat cara tak ada ilmu, tiba-tiba menikah tak sah. Maka siapa nak tanggung dosa?
Jadi semoga apa yang saya curahkan pada petang ini sama-sama kita kongsi, sama-sama kita share. Siapa-siapa yang faham, saya ijazahkan boleh sampaikan kepada orang lain. Siapa-siapa yang tak nak faham, dia share video ni, lepas tu send pergi ke orang lain, maka dia akan berkembang, masing-masing akan mendapat ilmu. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kelemahan diri saya sendiri, terkasar bahasa, terkasar tutur bicara, saya pun ampun dan maaf. Kita jumpa lagi dalam kuliah Facebook yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.